Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. InsyaAllah pada hari ini kita akan mulakan pengajian kita dalam kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, karangan al-Imam al-Mujaddid al-Imam ad-Da'wati al-Islahiyyah an-Najdiyah Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Sebelum kita membahaskan kitab ini, pada hari ini insya-Allah kita akan ambil muqaddimah berkaitan dengan muallif dan muallaf. Ala kulli hal, kitab yang kita akan pelajari ini adalah kitabun faridun fi naw'ihi, kitab yang sangat unik pada babnya, dan dia adalah kitab yang menghimpunkan, boleh dikatakan lebih daripada 90% masalah berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, dan perkara-perkara yang berlawanan dengan tauhid, daripada syirik akbar sampailah kepada perkara yang kita sebut sebagai anwa' tasyrik, yang kita akan bahaskan nanti, iaitu berkaitan dengan apa disebut sebagai syubhat-syubhat yang menjejaskan tauhid. Oleh sebab itulah kitab ini adalah kitab yang penting untuk dipelajari, dan ia ditulis oleh seorang ulama besar yang membawa panji tajdid, pembaharuan beragama bagi umat Islam. Pembaharuan beragama bagi umat Islam. Dia tidak ada pembaharuan agama. Nah, yang kita ada adalah pembaharuan beragama. Nabi kata, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Allah Ta'ala akan bangkitkan bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun, ala kulli ra'si mi'ati sanah, awal qurun, man yujaddid, sesiapa yang akan memperbaharui, laha, untuknya, untuk umat, dinaha, agamanya, agama umat, bukan agama itu sendiri, tapi pegangan umat tersebut kepada agama. Jadi itu makna tajdiduddin. Tajdiduddin bukan maknanya kita reform agama itu supaya sesuai dengan keadaan semasa, seperti yang berlaku dalam agama Kristian. Reform yang dibawa oleh Martin Luther, dia adalah reform terhadap agama, kan, kepada institut agama Kristian itu sendiri. Diubah ajarannya, dibuang sebahagian kitab-kitabnya, bahkan kitab juga dibuang, kan. Maknanya Martin Luther tidak percaya kepada sejumlah kitab-kitab Old Testament yang dipegang oleh Katolik, kan. Maknanya berlaku reform terhadap agama itu sendiri. Adapun yang dimaksudkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan mujaddid dalam Islam, ialah dia akan menyeru umat Islam untuk kembali kepada agama. Sebab agama tidak berubah, agama tidak terjejas. Yang terjejas adalah pemahaman umat, pegangan umat. Jadi sekarang muncul, zaman sekarang ini, golongan yang tajdid palsu, pseudo tajdid, kan. Mereka menyangka tajdid itu macam tajdid Martin Luther, kan. Maka mereka nak buat Islam versi Nusantara, Islam versi Malaysia, Islam versi Eropah, Islam versi Amerika, yang mereka sebut sebagai, mereka nak localize ajaran agama, nak balik kepada falsafah sastra gending. Tak, hakikatnya Islam Nusantara ialah sastra gending, kan. Tahu sastra gending? Gending. Masa Islam datang ke tanah Jawa, tahu Mataram? Tahu lah, kan, sebab jadi tsunami, kan. Mataram dulu kerajaan besar, Melayu besar. Sultan dia nama Sultan Agong. Sultan yang besar, Sultan, apa nama dia panjang sangat, tak payah nak sebut, payah, kan. Dan digelar sebagai paku bumi lah, kan. Jadi Sultan Agung, dalam usaha dia untuk menyatukan rakyat yang pelbagai agama, dalam masa yang sama Islam telah menjadi agama rasmi di Nusantara ini. Maka dia asaskan sastra gending, iaitulah penyatuan agama Islam dengan Hinduisme melalui kepercayaan tasawuf mistik. Maka dibuatlah macam yang dibuat oleh Akbar di kerajaan Delhi. Kita tahu kerajaan Akbar, Sultan Akbar di kerajaan Delhi, India dulu, dia buat benda yang sama juga, kan.
Akbar ni adalah sultan yang besar di kerajaan India. Dia juga menyatukan Islam dengan Hindu, pluralisme agama. So Sultan Agung buat benda yang sama di kerajaan Mataram. Hakikatnya itulah. Hakikatnya kalau mereka cuba nak melokaliskan agama dengan budaya setempat, kita balik kepada sastra gending. Kan? Tiap-tiap malam kita tengok tarian je lah. Dia adalah dia punya falsafah sastra gending itu dizahirkan dengan tarian. Apa dia panggil tarian? Macam makyur apa semua tu kan. Dia macam itulah. Ala kulli hal, tajdid yang sebenar itu maknanya mengembalikan agama Islam kepada agama yang sahih. Seperti yang kita ketahui, atau bagi yang belum tahu, kita bagi tahu di sini, pada abad ke-6 Hijriah, bid'ah telah mencapai kemuncaknya dalam kalangan umat Islam. Abad ke-6 Hijriah ni abad yang mati padanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Pada masa ini berlakunya perang salib. Perang salib berlaku pada abad ke-7 Hijriah. Dan maksudnya bermula pada hujung abad ke-6, bermula awal abad ke-7 Hijrah ada perang salib. Kan? Dan pada sebelum berlaku perang salib ini, umat Islam telah mengalami kemuncak bid'ah. Di mana kesan kerajaan yang menyokong ajaran bid'ah itu sangat besar. Kesan bila bid'ah itu mempengaruhi kerajaan. Jadi benda ini bermula lebih awal pada abad ke-5 Hijriah, apabila kerajaan Bani Buih menguasai kerajaan Islam. Bani Buih kerajaan Syiah yang pertama memerintah, diikuti kerajaan Fatimiyah, kerajaan Bani Hamdan, kerajaan Uqail. Dan semua kerajaan-kerajaan ini menggagaskan ajaran Syiah. Kemudian diganti dengan kerajaan Bani Saljuk yang menggagaskan ajaran Asy'ariyah sebagai ganti kepada ajaran Syiah yang dianggap sebagai ajaran falsafah Sunniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran ilmu kalam Sunni kononnya pada anggapan mereka. Kemudian ditambah perisanya pada abad ke-6 Hijriah dengan ajaran tasawuf. Dan pada abad ke-6 Hijriah dan seterusnya abad ke-7, ke-8, tasawuf telah pun menjadi satu aliran pemikiran yang khusus yang berkiblatkan kepada kitab-kitab karangan Ibnu Arabi At-Tai. Maka tersebarlah ajaran wahdatul wujud, dan tersebarlah ajaran penyembahan kubur, yang pada asalnya penyembahan kubur ini digagaskan oleh ajaran Syiah Rafidah Ismailiyah di bawah kerajaan Mesir yang memerintah Mesir, kerajaan Fatimiyah. Kerajaan Fatimiyah ni besar, dia memerintah daripada Afrika Barat, iaitulah daripada kawasan yang kita sebut sekarang ni Maghribi, sampailah ke Mesir. Maksudnya daripada Maghribi sampai Mesir, itu kerajaan dia. Seluruh pesisir pantai utara itu semuanya di bawah jajahan takluk kerajaan Fatimiyah Ismailiyah. Dan mereka lah yang mula membina kubur-kubur. Maka dibuatlah Qubah. Dan di antara kesan tinggalan mereka hari ini sampai sekarang di Mesir ada Masjid Al-Husain. Masjid Al-Husain yang didakwa padanya ada makam Sayyidina Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma. Sedangkan dakwaan ini palsu. Kerana Al-Husain radhiyallahu an qutila syahidan mazluman, dibunuh sebagai syahid lagi dizalimi di Karbala. Kepalanya dipenggal dan dibawa balik ke Madinatul Munawwarah dan ditanam di Al-Baqi' Al-Gharqad. Adapun jasadnya ditanam di Karbala dan tidak diketahui kuburnya dengan tepat. Maka kubur yang didakwa kubur Al-Husain di Mesir itu kadzibun wa iftira', dusta dan palsu atas dakwaan golongan Syiah Ismailiyah tadi yang mengasaskan kota Al-Qahirah. Al-Qahirah nisbah kepada khalifah dia Al-Qahir Billah. Al-Qahir Billah, sebab dia yang berjaya, khalifah Fatimiyah yang berjaya menakluk Mesir. Di bawah pimpinan panglimanya Jauhar As-Saqili. Dan mereka membina institusi pendidikan yang besar ketika itu untuk menyebarkan ajaran Syiah yang diberi nama Al-Jami' Al-Azhar, kerana dinisbah kepada Fatimah Az-Zahra, maka disebut Al-Jami' Al-Azhar.
Dan mereka merintah dalam tempoh yang lama, ratusan tahun. Sehinggalah bahkan mereka di antara yang menjadi punca kepada datangnya pasukan salib, tentera salib. Pada asalnya orang Syiah ni bodoh. Jadi dia ingat dia perang dengan orang Sunnah, kan, dengan kerajaan Abbasiyah. Dan akhirnya kerajaan mereka itu mengalami banyak kekalahan di tangan orang Sunnah. Lalu mereka nak ambil Baitul Maqdis, sebab bagi mereka adapun Mekah dengan Madinah sekejap di bawah mereka, sekejap di bawah Abbasiyah, tidak tetap. Maka mereka ingat kalau kita kuasai Baitul Maqdis, pengaruh kita lebih besar. Maka dia pun minta tolong siapa? Minta tolong orang Kristian. Memang bodoh lah, Kristian pun nak Baitul Maqdis juga. Bila Kristian datang, Kristian ambil Baitul Maqdis, adakah Kristian bagi dekat dia? Tak ada lah, Kristian ambil kat dia lah, kan? Macam dulu, macam juga yang berlaku sekarang, kan? Bila Syarif Hussein perang dengan Uthmaniyah, kan? Dia masuk belah Uthmaniyah, dia bergabung dengan tentera British. Lepas tu dia pun nak rampas Baitul Maqdis daripada Uthmaniyah, kan? Bila tentera bersekutu masuk ke Baitul Maqdis, adakah dia pun ambil Baitul Maqdis dan bagi ambil Syarif Hussein Baitul Maqdis? Tak, dia ambil kat dia lah, kan? Kadang-kadang kita ni tidak belajar daripada sejarah, kan? Tak belajar daripada sejarah. Ala kulli hal, apa yang kita nak cerita ialah umat Islam ketika itu dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang menggagaskan ajaran-ajaran bid'ah. Setelah jatuhnya kerajaan Syiah, diganti pula dengan kerajaan-kerajaan yang menggagaskan ilmu kalam, seperti ajaran dan tasawuf, terutamanya di zaman kerajaan Mamluk yang memerintah pada abad ke-8 Hijriah tersebut, di mana pada itulah munculnya Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau lah yang telah menjadi mujaddid pada kurun itu, kurun ke-6 Hijriah, memerangi aliran tasawuf yang menyimpang, memerangi aliran ilmu kalam yang melampau, dan aliran falsafah yang ketiga-tiganya bersatu, di mana ketika itu telah menjadi satu slogan: akidah Asy'ari, fiqhnya Syafi'i, dan tasawufnya mesti mengikut ajaran tasawuf Ibnu Arabi ataupun tarikat-tarikat. Jadi mereka ada dalam akhlak dan suluk ada tarikat, dalam ajaran zahir ada mazhab yang 4, dalam akidah kita ada ilmu kalam, Asy'ari ke, Maturidi ke, Mu'tazilah ke. So agama itu dipecah-pecahkan kepada 3 bahagian tersebut: akidah, fiqh dan juga akhlak. Sedangkan asalnya agama itu satu. Tidak ada istilah ini adalah usul dengan makna amalan. Makna pengajian ada, tapi maknanya kita boleh bezakan. Oh, aliran dalam fiqh saya mazhab Syafi'i, dalam akidah saya Syiah masalahnya. Itu berlaku pada sebahagian kerajaan, seperti kerajaan Khawarazm Shah, bila dia tidak puas hati dengan Khalifah Abbasiyah, dia isytiharkan mengambil akidah Syiah walaupun fiqhnya Hanafi. Jadi bergabunglah pula ada orang fiqhnya Hanafi, akidahnya Syiah, kan? Berlaku begitu. Di belah Baghdad pula berlaku pula, di belah Khurasan dan Baghdad, kononnya fiqhnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan seterusnya begitu. Dan di belah Maghribi pula datang kerajaan Al-Muwahhidun pimpinan Abdullah ibn Tumar, dan menggagaskan juga akidah Asy'ari, mazhabnya Maliki. Maka umat Islam dipecah-pecahkan dalam beragama. Ala kulli hal, keadaan itu berterusan dan semakin hari semakin buruk dan bertambah teruk, sehinggalah datangnya Mongol pada abad ke-7 Hijriah. Kita dapati Mongol menyerang umat Islam. Kemudiannya bila Mongol menyerang umat Islam, inilah satu detik yang sangat menyayat hati, lebih teruk daripada tentera salib lagi, kan? Dan berlakunya penyebaran agama-agama yang menyimpang, dan Mongol membawa pahaman pluralism, penyatuan agama. Sebab itulah kemudiannya Akbar bawa benda yang sama di India. Akbar Mongol, dia kerajaan Mongol, kan? Jadi kemudiannya di abad ke-8 Hijrah kita ada Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian berterusanlah para ulama wujud, cuma bid'ah itu lebih kuat. Bid'ah itu lebih kuat, dan tidak ada kerajaan yang nak mendukung aliran ahli sunnah wal jamaah. Hanya ada ulama. Ulama itu terus mujaddid, jasa ada mujaddid, setiap kurun ada mujaddid. Cuma tidak ada kerajaan yang menyahut seruan mujaddid ini untuk mendukung dakwahnya. Ibn Taimiyah dipenjarakan dan hidupnya dihabiskan dalam tahanan. Kemudian setelah beliau wafat, anak-anak muridnya dihambat
ditangkap, kitab-kitabnya dihalang, dilarang, sebarkan. Walaupun berjaya juga diseludup sampai kepada kita hari ini, alhamdulillah. Tapi kerajaan masa itu melarang. Dan kemudiannya berterusanlah umat Islam itu dalam keadaan yang kita sebut sebagai keadaan kesesatan, cengkaman bid'ah, dan terutamanya pada zaman kerajaan Uthmaniyah yang menguasai apa yang kita sebut kawasan negeri Turki, negeri Rom Timur. Kerajaan Uthmaniyah ini, kalau kita melihat, diasaskan oleh sekumpulan tentera daripada orang Turki. Orang Turki ini adalah mereka yang datang daripada negara Turki. Negara Turki, di mana negara Turki bersempadan dengan kawasan Rusia yang disebut sebagai Turkmenistan. Kan? Turkmenistan. Jadi mereka ini bila masuk Islam, dan sebahagian mereka itu dibawa oleh kerajaan Abbasiyah pada awalnya sebagai tentera. Terutamanya pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim Billah Al-Abbasi. Dan mereka inilah kemudiannya menguasai kerajaan khilafah, dan penguasaan mereka makin berkembang dan berpengaruh dalam kerajaan Islam. Akhirnya mereka berjaya menubuhkan sejumlah kerajaan mereka sendiri, seperti kerajaan Bani Saljuk. Dan kerajaan Bani Saljuk kemudiannya mengembangkan sayap apabila Qutulmush berjaya mengasaskan kerajaan kerajaan Turki Rom. Kerajaan Turki Rom. Dan permulaannya apabila orang Islam menang dalam peperangan Manzikert, peperangan Malazgirt, pada zaman pemerintahan Alip Arslan. Ala kulli hal, kerajaan yang dinamakan sebagai Saljuk ini kemudiannya jatuh, diserang oleh tentera Timur Lang. Timur Lang orang Mongol. Timur Lang ini satu raja kerajaan Mongol yang kemudiannya cucu cicitnya mengasaskan kerajaan Mughal di India. Bila jatuhnya kerajaan Saljuk, maka panglima perangnya yang utama ketika itu ialah Uthman ibn Ertugrul. Uthman ibn Ertugrul, dia inilah yang kemudiannya mengasaskan kerajaan yang baru di Roman Timur ini, yang disebut dulunya sebagai Byzantine, sebagai dinamakan kerajaan Turki. Kerajaan Uthmaniyah, Daulah Uthmaniyah, yang sekarang dikenali sebagai Turki. Seorang Turki pindah negara daripada negara asal dia Turkmenistan, dia membuat satu negara baru di belah barat. Kan? Maknanya dia ambil satu negara yang lain dan dia jadikan tu negara dia, walaupun bukan negara dia asal lah. Kan? Ala kulli hal, orang Islam tidak ada isu, kan? Kalau dari segi Islam tidak ada isu, kerana zaman dulu negara tidak diukur dengan bangsa. Kan? Negara tidak diukur dengan bangsa, tapi dia diukur dengan agama. Sempadannya adalah sempadan agama. Kan, tidak ada orang Islam yang duduk di bawah kerajaan Mamluk kalau nak pergi ke negeri yang dikuasai oleh kerajaan Delhi masalahnya, dia tidak berhajat kepada pasport, kerana dia Muslim, maka dia adalah warga negara Islam. Cuma kawasan ni pemerintah dia lain, kawasan pemerintah dia lain, itu saja. Kan, dia tidak ada sempadan dari sudut bangsa. Kan, adapun kerajaan bangsa ini pada abad ke-20 Masihi. Kan, ala kulli hal, kerajaan Uthmaniyah ini meneruskan warisan tinggalan yang dibawa oleh kerajaan Saljuk, iaitulah mengambil aliran tarikat tasawuf. Dan kerajaan Uthmaniyah ketika itu bersama dengannya kerajaan yang lain yang memerintah di Mesir, kerajaan Mamluk, yang juga daripada orang Turki, Mamluk. Di Mesir kerajaan Mamluk, di Istanbul, sebelum itu belum ada Istanbul lagi, di Turki sekarang ini kerajaan Uthmaniyah, ataupun kita sebut Eropah Timur, yang mana kerajaan ini berkembang luas sampailah merangkumi banyak macam Hungary, Belgrade, Serbia, belah-belah Rusia, itu banyak kawasan itu, negeri Balkan, itu semua adalah kerajaan Uthmaniyah. Itu semua adalah kerajaan Uthmaniyah, sampailah kepada wilayah yang kita sebut sekarang ini sebagai Turkistan Asy-Syarqiyah, Turkistan Timur, ataupun yang sekarang ini disebut sebagai apa? Orang Uyghur. Orang Uyghur. Orang apa? Uyghur. Mereka ni semua adalah masuk bawah Uthmaniyah. Dulunya mereka ni semua di bawah Uthmaniyah. Dan setelah Uthmaniyah berjaya mengalahkan kerajaan Mamluk di Mesir, maka kuasanya melebar sampai ke Mesir, dan masuklah di bawahnya Mekah dan Madinah, yang mana Mekah dan Madinah ketika itu dipegang oleh keturunan Asy-Syarif, Syariah Abi Numay. Dan mereka inilah kemudiannya berterusan dilantik sebagai pemerintah kawasan Mekah dan Madinah di bawah kerajaan Uthmaniyah.
Ada beberapa kerajaan lain yang tidak masuk di bawah Uthmaniyah, macam kerajaan India. Kerajaan India berterusan dipegang oleh keturunan anak cucu cicit Timur Lang yang mengasaskan kerajaan Mughal, kerajaan Islam Mughal di India yang berpusat di Delhi. Kemudiannya yang mana tinggalan besar mereka adalah Taj Mahal. Mahal tu kan. Tapi itulah bukti orang Islam mengamalkan ajaran kuburiyah. Dibina oleh Taj Mahal, kubur yang begitu indah. Kan? Dan juga kita ada kerajaan di Iran. Di Iran kita ada kerajaan Safawiyah, Safavid Dynasty. Safavid Dynasty yang mana mula memerintah pada tahun 906 Hijriah, ini abad ke-10, dan jatuh pada 1135 Hijriah. Dan kerajaan Mughal mula memerintah pada 937 Hijriah dan jatuh pada 1274 Hijriah pada penjajahan Inggeris. Ala kulli hal, ini kerajaan-kerajaan yang besar. Dan pada zaman kerajaan Mamluk, Islam telah dikembangkan oleh pemerintah Mamluk sampailah ke kawasan Nusantara. Kawasan Nusantara. Dan Islam berkembang sampai ke China, berkembang sampai ke Eropah. Ala kulli hal, kerajaan ni semua secara dasarnya segi agama mereka ialah pegang kepada ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf. Maka sebab itulah tersebarnya kita kata fenomena penyembahan kubur dan wali-wali. Penyembahan kubur dan wali-wali. Sehingga kan kita melihat di Mesir sahaja, di kota Qahirah terdapat lebih kurang 294 kubur yang dibina. 294 dalam Qahirah saja. Tak campak seluruh Mesir. Di antara yang masyhur adalah yang kita sebut tadi, Masjid Al-Husain, yang menjadi markas ajaran tarekat tasawuf semua duduk kat situ. Kubur Sayyidah Sakinah, Sayyidah Nafisah, Sayyidah Zainab, dan juga makam Imam Syafi'i yang mereka bina, makam Al-Laith ibn Sa'ad. Dan di antara makam yang besar di Mesir ialah di Tanta. Kita ada makam Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi ni seorang sufi kuburi yang besar, dan dikatakan dia ni Syiah. Dan sufi ni sebenarnya Syiah yang menyelusup dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan di Syam pun kita melihat, di Damsyik sahaja ada 194 kubur yang disembah, termasuk dibina padanya kubah-kubah, seperti kubur Yahya ibn Zakaria di Sida, kubur Syam'un, Sidun, kubur Nabi Daud. Di Palestin juga kita melihat dibina kubur-kuburan. Di Iraq juga terdapat banyak kuburan, seperti kubur Az-Zubair bin Awam, Atbah bin Ghazwan, Talhah Al-Khair, Al-Miqdad bin Aswad, dan banyak lagi lah kubur yang disembah dan dibina. Dan terutamanya di Karbun wa Bala, di Karbala, dan juga di Kufah. Di Kufah dibina kubur yang disembahkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Iraq. Dan di Istanbul sendiri, yang disebut pada masa itu sebagai As-Sitanah ataupun Istana, Asimatud Daulah Uthmaniyah, lebih kurang kita ada 481 kubur yang semuanya dibina menjadi masjid. Dan yang paling masyhur adalah kubur Abi Ayyub Al-Ansari, yang kalau orang pergi Istanbul mungkin mereka ziarah lah kot, Jami' Abi Ayyub. Jami' Abi Ayyub ni kubur yang kononnya masa Muhammad Al-Fatih nak perang itu, tok guru sufi dia, syekh tarekat dia, tunjuk dekat dia, kononnya di sinilah kubur Abi Ayyub. Tok guru dia mimpi, kan? Maka Muhammad Al-Fatih pun binalah kubur itu tabarrukan untuk dia nak perang. Dan berterusanlah kemudiannya masjid itu dijadikan sebagai tempat pertabalan sultan. Jadi sultan kalau nak jadi sultan, dia kena angkat sumpah dekat kubur itu. Adapun di India, kita tengok ada lebih kurang 150 kubur yang masyhur di India. Di India banyak juga kubur. So tiga negeri, dan di Iran, Shah Iran telah membuat banyak lagi bid'ah-bid'ah, yang banyak antaranya pada zaman Shah Abbas, dibuatlah bid'ah, menambah kalimah azan, ucapan asyhadu anna aliyan waliullah, ditambah azan, disuruh sujud kepada raja, sujud kepada Shah, sebab Shah ni adalah wakil Imam Mahdi yang ghaib, saya kata. Kan? Ala kulli hal, itu keadaan umat Islam pada masa tersebut. Demikian juga bid'ah tersebar, macam-macam perayaan. Maulid yang paling besar Maulid lah. Yang Maulid ni diasaskan oleh kerajaan Fatimiyah, oleh Syiah Fatimiyah yang mula buat Maulid.
Dia buat maulid Nabi, maulid Ali, maulid Hasan, maulid Husain, dan maulid Fatimah, dan maulid Khalifah. Maksudnya hari keputeraan rasmi bagi Khalifah. Diwujudkan perayaan-perayaan itu, dan kemudiannya diteruskan oleh orang Sufi, dan ditambah lagi macam-macam perayaan yang pelik-pelik. Ustaz, hari haul dah dia pun tak? Hari haul, hari mati, genap setahun. Setahun mati, dia setahun-setahun dia buat haul. Ustaz surah saya dia buat hari haul dah tidak. Dia memanglah dia ada hari maulid, hari lahir, hari haul, hari mati. Buat maulid arwah. So dia ada hari haul, ada hari maulid, ada macam-macam bid'ah yang banyak. Dan tarikat sufi tersebar dengan pelbagai alirannya, antaranya tarikat sufi Al-Jilaniyah, Al-Rifa'iyah, Al-Badawiyah, Al-Dusuqiyah, Al-Akbariyah, nisbah kepada Muhyiddin Ibn Arabi, Syadhiliyah, Baghdashiyah, Maulawiyah yang nisbah kepada Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, dan An-Naqsyabandiyah. Dan semua ni banyaknya datang daripada negeri Rom. Seperti Naqsyabandiyah, Maulawiyah, mereka datang daripada Uthmaniyah lah, belah-belah sana. Ada yang datang daripada Mesir macam Dusuqi, Syadhili, banyak datang daripada Mesir. Rifa'i pun sama juga. Dan mereka ni lah yang menguasai kerajaan masa itu. Dan sultan-sultan ada dia punya guru-guru dia yang dianggap sebagai mursyid tarikat bagi dia lah, kan? Macam Sultan Sultan Uthmaniyah itu dia ada guru dia yang akan membimbing dia, sama ada tarikat Syaziliyah atau sebagainya. Selain itu, di antara fenomena yang melanda umat Islam pada masa itu juga ialah lemahnya pegangan agama dan tersebarnya maksiat yang banyak. Sebab dipengaruhi ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf melihat iman dalam hati, dia tidak ada kaitan dengan amalan. Yang penting pergi kubur, kan? Salat itu benda yang sampingan. Dan apatah lagi kalau orang yang telah mencapai maqam tertentu, masalahnya tidak perlu lagi kepada salat, kan? Itu keadaan umat Islam secara umum. Adapun di kawasan pengasas ataupun pengarang kitab kita ini, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kita melihat beliau dilahirkan di wilayah Najd, kawasan Najd. Najd ini adalah satu kawasan yang besar. Yang dimaksudkan dengan Najd ialah apa yang berada di timur Madinah daripada tanah tinggi bagi negeri Arab. Dan Najd ini kawasan yang melebar, menjalur, dan kemuncaknya adalah Iraq. Itu Najd secara istilah asalnya. So daripada timur Madinah itu, kalau kita bergerak ke timur, kita nak pergi ke Riyadh, Riyadh itu mulalah dia panggil Najd, dia panggil Yamamah, Al-Yamamah, kan? Kawasan Bani Hanifah dan Bani Tamim. Mana penduduk di kawasan ini ada dua, Bani Hanifah yang daripada mereka itu munculnya Musailimah Al-Kadzab, dan Bani Tamim yang daripada kalangan Bani Tamim itu sejumlah sahabat Nabi seperti Al-Aqra' ibn Habis radhiyallahu an dan lain-lain. Dan merebaklah kawasan ini sampailah ke Iraq. Sampai ke Iraq, ini disebut sebagai Najd. Dan dalam hadis Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina wa barik lana fi syamina. Dan ditanya kepada Nabi tentang Najd, wa fi najdina. Dan sebab itu disebut dari riwayat lain wa fi iraqina, sebab kemuncak Najd adalah Iraq. Dan Nabi kata hunaka tatlu'u qarnu syaitan, di sana akan munculnya tanduk syaitan. Para ulama mengatakan ini dimaksudkan di belah timur ini akan munculnya bid'ah yang banyak. Dan dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan kepada arah timur. Dan Nabi kata al-fitnatu ha huna, fitnah huru hara akan datang daripada sini. Fitnah ni akan datang daripada timur. Dan Nabi sebut di arah timur ni, Nabi kata hunaka zalazilu wal fitan, di sana akan muncul banyak gempa bumi dan ajaran sesat. So kawasan timur ni Nabi dah bagi tahu dia akan muncul banyak gempa bumi dan ajaran sesat. Bermula daripada kawasan Najd, dan sampailah kita boleh lebarkan sayap timur itu sampai ke Nusantara dan sampai ke belah timur seluruhnya lah. Sebab mereka negeri yang jauh daripada risalah. Maka kita dapati dalam sejarah Islam, tidak lama selepas kewafatan Nabi SAW, bahkan munculnya Musailimah Al-Kadzab dan Sajjah yang datang daripada Iraq. Dan munculnya aliran Khawarij kemudiannya di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ulama sebut inilah dia qarnus syaitan. Mana Khawarij muncul di Iraq, di kawasan Iraq, di Nahrawan, di Harura. Maka dan berterusanlah ajaran bid'ah yang 72 itu semuanya datang daripada
Iraq. Kemudiannya munculnya aliran Rafidhah juga di Iraq, di Kufah. Kemudian munculnya aliran Qadariyah di Basrah, munculnya aliran Murji'ah di Kufah, munculnya aliran Tasawuf di Basrah, munculnya ilmu kalam di Basrah. Itu Mu'tazilah muncul di Basrah. Kemudian dibawa ke Baghdad. Kemudian munculnya aliran Kullabiyah di Baghdad, aliran Asy'ariyah muncul di Basrah, dan seterusnya tidak terhitung. Jadi banyaklah bid'ah yang muncul di Iraq. Sebab Nabi dah sebut dan Nabi tak dusta. Nabi cakap betul kan. Jadi banyaklah aliran-aliran bid'ah ni. Kemudiannya berkembang ke sebelah timur. Aliran itu berkembang ke sebelah timur. Sebab di Iraq ni negeri yang bercantum padanya budaya yang pelbagai. Dia bertembung dengan aliran, dan dia adalah bumi falsafah yang lama. Di Iraq ada golongan Sabi'ah Harran. Di Iraq adanya orang Majusi, sebab mereka bersempadan dengan Farsi. Di Iraq datangnya orang-orang Rom. Di Iraq pernah dijajah oleh Mesir, oleh kerajaan Babylon. Jadi macam-macam tinggalan serabut-serabut lama tu ada di sana. Kan? Jadi muncullah macam-macam aliran sesat di situ. Adapun kisah di kawasan Najd pula, kalau kita melihat Najd ini, negeri Najd ini sendiri, kawasan yang menjadi tempat tinggal golongan Badui yang bernama Bani Tamim dan juga Bani Hanifah. Dan Bani Tamim, Nabi SAW dalam hadis yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan bahawa aku sentiasa mencintai Bani Tamim semenjak aku mendengar berkenaan mereka daripada Nabi SAW 3 perkara. Apa dia 3 perkara? Yang pertama adalah di sisi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, jariyah daripada Bani Tamim, hamba abdi daripada Bani Tamim. Maka Nabi kata, a'tiqiha fa innaha min waladi Ismail. Bebaskan dia kerana dia daripada anak cucu Nabi Ismail. Maka di sini Bani Tamim secara dasarnya adalah sepupu bagi Quraisy. Mereka adalah sepupu bagi Quraisy. Walaupun mereka Badui, tapi mereka sepupu bagi Quraisy. Yang kedua, datang sedekah, yakni zakat Bani Tamim kepada Nabi SAW. Dan Nabi kata, hadhihi sadaqatu qaumina. Ini sedekah kaum kami. Maka Nabi namakan Bani Tamim sebagai kaum dia. Qaumina, hadhihi sadaqatu qaumina. Dan yang ketiga, Nabi kata, hum ashaddu ummati ala dajjal. Mereka adalah orang yang paling memusuhi Dajjal dalam kalangan umatku. Di sini bisyarah bagi Bani Tamim bahawa pada hadis ini dalalah bahawa Dajjal akan menjejakkan kakinya ke bumi Bani Tamim, yakni Najd. Maka sebab itulah tempat itu subur dengan kemunculan Dajjal kecil, bermula dengan Musailimah Al-Kadzab, dan berterusanlah kemudiannya kita akan lihat nanti di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab macam mana banyaknya Dajjal di kawasan ini. Tetapi bisyarah, kabar gembira kepada Bani Tamim bahawa mereka akan terselamat. Walaupun fitnah berlaku negeri mereka, tapi mereka terselamat. Maka Allah Ta'ala angkat pada akhir zaman ini, zaman kita ini, boleh dikatakan majoriti ulama tauhid daripada Bani Tamim, sama ada daripada Al-Syekh maupun bukan daripada Al-Syekh. Kan, sebut saja siapa yang ulama. Ibn Uthaymin, Syekh Salih Al-Usaimi. Majoriti ulama Saudi daripada Bani Tamim. Dan juga daripada Al-Thani, daripada ulama-ulama yang duduk di Qatar, macam Syekh Muhammad Ibn Mani'. Mereka semua ni adalah Bani Tamim. Ya. Malaysia lain, tak sama. Bani Tamim ni satu kabilah Arab yang makruf. Bukannya singkatan daripada tanah Melayu. Itu tak dan mim. Dia tak ada kaitan dengan Bani Tamim. Sehingga kan golongan Syiah dalam kitab-kitab mereka juga terpengaruh dengan kemunculan Bani Tamim ini, sehingga mereka mengatakan bahawa sebelum datangnya Al-Mahdi akan ada pemuda Bani Tamim yang akan memasakkan kerajaan Al-Mahdi. Ini i'tiqad orang Syiah yang dipopularkan di Malaysia ni oleh Darul Arqam. Tapi dia dalam kitab Syiah, hadis-hadis semua dalam Usulul Kafi dan lain-lain. Ala kulli hal, di Najd ini, pemerintahan Najd, kita dapati selepas zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, Najd ini tidak pernah ada gubernur yang khusus dihantar ke negeri Najd, kerana dia adalah kawasan orang Badui. Kawasan orang Badui. Di zaman Bani Umayyah, Najd diletakkan di bawah pentadbiran Hijaz. Demikian juga di zaman Bani Abbasiyah. Zaman Bani Abbasiyah,
Najd juga diletakkan di bawah kerajaan Hijaz. Kemudiannya muncul di Najd satu bid'ah yang sangat besar. Satu bid'ah yang sangat besar di zaman Bani Abbasiyah. Apa dia? Datangnya Al-Qaramitah. Sebenarnya Qaramitah iaitulah pengikut Hamdan Qirmit di bawah pimpinan Abu Sa'id Al-Jannabi, dan mereka telah menyerang Kaabah dan mencabut Hajarul Aswad. Kan? Dan mereka telah melarikan Hajarul Aswad ke negeri Ahsa yang sekarang disebut sebagai the Eastern Province of Saudi Arabia, merangkumi negeri Bahrain, UAE dan sekitar-sekitarnya. Ini kawasan kerajaan Qaramitah, dan mereka adalah Syiah Batiniyah, dan mereka telah mencabut Hajarul Aswad dan dibawa lari ke Ahsa. Kemudiannya setelah 22 tahun mereka kembalikan ke Kaabah. Dan disebabkan itu, kawasan Najd ini disebabkan mereka diperintah oleh golongan yang begini sesat, maka tersebarlah banyak bid'ah. Dan juga muncul di Najd ini kerajaan Bani Ukhaydir. Kerajaan Bani Ukhaydir yang memerintah juga mengikut ajaran Syiah. Sampailah pertengahan abad ke-5 Hijriah, kemudiannya Najd itu tidak ada lagi kerajaan yang kuat, dan hidupnya kembali kepada masyarakat kabilah, kembali kepada qabail-qabail. Qabail. Dia ikut kabilah-kabilah. Setiap kabilah ada dia punya ketua dan ambil kawasan masing-masing, dan hidup dengan cara berpindah randah dan berperang sesama sendiri untuk merebut kawasan bagi mendapatkan kawasan untuk mereka hidup. So demikianlah hidup mereka macam badui balik, kembali menjadi badui. Maka sebab itulah kawasan Najd ini tidak ada satu kerajaan yang tetap. Apabila datang kerajaan Uthmaniyah, mereka juga tidak pernah menghantar apa-apa wakil gubernur pemerintah ke kawasan Najd, kecuali di kawasan Ahsa sahaja. Ahsa ialah yang sepadan dengan Iraq. Kemudiannya pada tahun 1080 Hijriah, kerajaan Bani Khalid di bawah pimpinan pemerintah Bani Khalid, satu kabilah daripada kabilah daripada orang Badui juga, pimpinan Barak Al-Hamid, telah berjaya mengusir tentera-tentera Uthmaniyah daripada Ahsa. Maka Ahsa juga kemudiannya terkeluar daripada kerajaan Uthmaniyah, dan mereka pun tak mau nak ambil pun kawasan tu, sebab semua orang Badui. Kan? Badui ni payah nak kira lah. Maka kekallah wilayah Najd ini mengikut kepada sebahagian wilayah Ahsa ada pemimpin-pemimpin kabilah atau Amirul Qabail ini yang berwalak kepada Bani Khalid, seperti Amirul Uyainah yang kita akan sebut nanti. Dan ada yang memberi walak kepada Ashraf di Hijaz. Ashraf ni golongan syarif di Makkah dan Madinah, yang mana mereka ini adalah wakil kerajaan Uthmaniyah untuk memerintah Al-Haramain Syarifain. Dan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab lahir di negeri Al-Uyainah, salah satu wilayah di kawasan Najd. Adapun dari segi agama pula, kawasan Najd ini lebih teruklah, sebab mereka Badui. Mereka adalah kawasan Badui, dan banyaklah kubur-kubur yang disembah dan wali-wali yang disembah. Di antara contohnya, mereka ada kubur Zaid ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu di Jubailah yang mereka sembah. Ada di Quraywah, di Dir'iyah, sebahagian kubur-kubur sahabat yang mereka dakwa sebagai kubur sahabat disembah. Di Ghubairah ada kubur Dirar ibn Al-Azwar radhiyallahu anhu, dia kubur yang dusta, juga disembah. Dan di negeri Bulaidatul Fida ada satu pokok kurma jantan yang besar, yang mana kurma dia ada jantan dengan betina, kan, macam buah betik juga. Kalau tanam kurma jantan saja, memang tunggu sampai sudah tak berbuah. Kurma nak tanam, kena tanam jantan betina baru boleh berbuah, kan. Ala kulli hal, pokok kurma yang besar ini, setiap tahun kalau ada orang perempuan yang andar tu, dia pun akan datang peluk pokok ini. Awal tahun datang peluk pokok ini, dan dia kata, ya fahlal fuhul uridu az-zawaj qabla al-hawl. Wahai kurma jantan yang besar, aku nak kahwin sebelum habis tahun. Ini minta dengan pokok kurma. Dan ada juga beberapa pokok lain yang disembah. Di negeri Dir'iyah juga ada satu gua, dia panggil gua Bintul Amir. Kononnya gua ini ada seorang perempuan yang lari daripada orang yang cuba nak perkosa dia, nama dia Bintul Amir. Kemudian masuk dalam gua tu, lepas tu dia hilang dalam gua tu. Maka gua tu dianggap kamat macam batu belah cerita lah, kan. Jadi tahayul ni lebih kurang sama saja. Syaitan pun dia bukanlah banyak sangat model nak fikir, kan. Hak tu jugalah dia bawa kok mana pun, cuma dia localize, kan. Kalau di Dir'iyah dia panggil Bintul Amir, dekat tanah Melayu panggil batu belah, kan. Macam itulah.
Lebih kurang cerita sama saja. Dikatakan gua itu kononnya batu itu rasanya batu. Kemudian bila perempuan tu datang nak lindung diri dia, tiba-tiba batu tu terbelah. Jadi dia jadi batu belah. Dan batu belah itu masuklah perempuan itu dalam batu belah tadi. Kemudian batu belah itu terbuka jadi gua. Maka mereka pun duk jamulah gua itu dengan pelbagai jamuan. Tak tahulah apa yang makan binatang dalam gua tu dan sebagainya. Dibawalah kepadanya daging, roti dan macam-macam hadiah diberi kepada gua. Di Makkahul Mukarramah dibinalah segala kubur-kubur di perkuburan Al-Mu'allah. Dan di antaranya kubur Abi Talib. Yang dimaksud Abi Talib ni bukan Abi Talib bapa saudara Nabi. Ni seorang lelaki daripada Ahlul Bait. Yang dia ni seorang fasik. Sepanjang hidup dia seorang fasik. Dia ni syarif, seorang pemerintah Mekah, nama dia Abi Talib. Dan dia ni orang yang kaki makan cukai dan suka bunuh orang. Tapi bila dia mati sebab dia Ahlul Bait, tak apalah, jahat pun jahatlah. Janji Ahlul Bait. So bila mati orang sembah kubur dia. Tu di Mekah. Dan di Madinah dibina pula kubur-kubur yang ada di Baqi' al-Gharqad. Dibuatlah kubur-kubur. Dan kerajaan Uthmaniyah telah memberikan kemudahan awam yang baik, di mana dibuat ruang untuk orang boleh tawaf kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerajaan Uthmaniyah telah buka kawasan. Kalau kita pergi sekarang kan, kalau kita keluar daripada bab, kita masuk dari Babus Salam, keluar daripada bab Baqi' itu kan, kemudian di belakang dia ada bab Jibril dengan babun Nisa kan. Kalau kita lintas lepas kita bagi salam dekat kubur Nabi Babus Salam, kita nak keluar ke pintu Baqi' itu, kita akan perasan ada satu ruang lagi, sikit ruang lagi belah kiri tu kan, yang mana tempat tu sebenarnya tidak dianggap masjid. Dia bukan masjid. Tempat itu dibuat oleh Uthmaniyah untuk orang pusing tawaf. Sebab tu seorang lagi letak rak Quran tu kan, dia ubah rak Quran lah. Kalau bubuh pagak nampak sangat kan, dia buat macam rak Quran supaya orang tak boleh pusing. Kalau tak bubuh tu memang orang pusing. So memang itu dibuat untuk pusing, supaya orang boleh tawaf. Kubur apa? Khomeini sama lah kan. Dan dibuatlah sunduk kotak untuk orang bayar nazar kepada kubur. Maka diberilah macam-macam hadiah yang banyak diletakkan dalam hujrah, dalam apa, maqsurah, bukan dalam hujrah, afwan, dalam maqsurah. Dalam maqsurah itu banyaklah hadiah-hadiah yang diletakkan sebagai nazar. Itu di Madinah. Adapun di Taif kita ada kubur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, di mana penduduk Taif ada satu i'tiqad. I'tiqad yang kata tidak perlu mengenal Allah. Yang perlu adalah mengenal Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas mengenal Allah. So bila kita kenal Ibnu Abbas, kita kenal Allah. Dia macam MLM lah. Proxy, dia panggil proxy. Kan? Disebab kita kenal Ibnu Abbas, maka settle, tak payah kenal Allah Ta'ala. Kan? Itu dia punya konsep dia. Sama juga macam orang sufi bagi mereka kenal Allah tak penting, yang paling penting kenal Syekh Mursyid. Kan? Syekh Mursyid, sebab Syekh Mursyid yang akan jawab soal kubur yang sebagainya. Ala kulli hal, itu sebahagian yang berlaku. Di negeri Yaman pula tidak masuk di bawah kerajaan Uthmaniyah juga, sebab kerajaan Zaidiyah, A'immatul Zaidiyah, kerajaan Hadawiyah telah pun mengusir tentera Uthmaniyah, dan mereka mengisytiharkan mereka adalah kerajaan yang tersendiri. Dan banyaklah kubur-kubur, di antaranya di Sana'a dinamakan kubur Al-Hadi, di mana di kubur ini dikalau seorang perempuan itu payah hendak mengandung atau mandul, maka dia akan pergi minta di kubur itu hajat supaya dia boleh mengandung lah. Di Bur'i ada pula Al-Bur'i, seorang wali sufi, seorang wali sufi kononnya namanya Al-Bur'i, yang mana mereka ada syair, qasidah yang mereka tulis, yang mereka minta hajat kepada wali ini, dan mereka akan ziarah dan sembelih korban. Di Hadramaut dan Syihr dan Yafi' dan Adan. Lebih banyak lagi mereka ada Al-Idrus, yang sampai sekarang masih lagi disembah. Apa-apa pun syai'un lillah ya Idrus, syai'un lillah ya muhyin nufus, dia kata. Mintalah sesuatu wahai Al-Idrus untuk Allah bagi kami. Mintalah sesuatu wahai yang menghidupkan jiwa. Wal'iyadu billah. Al-Idrus ini masyhur sampai sekarang disembah oleh geng Habib. Adapun di negeri-negeri yang berkawasan dengan pantai seperti Mukha. Tahu Mukha? Kat sini pun ada Mukha juga. Mukha ni adalah pelabuhan di negeri Yaman, yang daripada Mukha itu dibawa biji kopi. Satu kopi orang panggil Mukha kan. Di sebelah pada Mukha.
Dia mereka ada wali nama Syadzili. Hudaidah ada wali Syekh Sadiq ataupun Syekh Siddiq, yang mereka juga di mana Syekh Siddiq ini dijadikan kalau nak naik kapal laut dan sebagainya, kena minta izin dengan dia. Di negeri Najran yang sekarang dah masuk dalam Saudi, asalnya dia daripada wilayah Yaman, ada As-Sayyid, yang mana mereka juga akan menyembahkan korban dan sebagainya. Di Qatif dan Bahrain, Qatif dengan Bahrain. Qatif ni dalam Saudi, wilayah Ahsa, yang banyak orang Syiah duduk kan di Qatif, yang mana depa tu semua adalah keturunan Qaramitah tu lah, kan. Maka mereka ini berterusanlah dengan ajaran nenek moyang mereka yang sesat, ajaran Qaramitah, sampai sekarang, sampai hari ini masih lagi berterusan. Setiap hari ada saja demonstrasi, dan mereka tu semua adalah anak cucu kepada Qaramitah yang cabut Hajar Aswad itu, kan. Ini di antara keadaan di wilayah Najd sendiri. So ini adalah keadaan dunia Islam dan situasi di mana kitab ini ditulis. So itu adalah keadaan waktu kitab yang kita nak belajar ini ditulis. Itu latar belakang dia punya milieu tu kita kena tahulah, kan, macam mana dia punya kitab itu ditulis. Adapun penulisnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, nama beliau adalah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Buraid ibn Muhammad ibn Buraid ibn Musharraf Al-Wahbi At-Tamimi. Nisbahnya pada kabilah daripada butun, daripada perut Wahbah, daripada kabilah Tamim, Tamim. So Syekh Muhammad Wahhab daripada Bani Tamim, daripada keluarga Ala Musharraf yang duduk di negeri Usyaiqir, dan beliau adalah datang daripada keluarga ahli ilmu, di mana daripada keluarganya ini antaranya Abdul Qadir ibn Buraid ibn Musharrif adalah qadhi. Datuk Syekh sendiri Sulaiman ibn Ali adalah qadhi di negeri Sudir, Raudah Sudir. Kemudian berpindah menjadi qadhi di negeri Uyainah, dan di Uyainah inilah mereka menetap, dan datuknya meninggal pada tahun 1079 Hijriah. Ayah Syekh, iaitulah Syekh Abdul Wahhab, adalah qadhi yang menggantikan tempat bapaknya Sulaiman, dan dia termasuk seorang ulama Hanbali yang masyhur di negeri Uyainah. Dan bapa saudara Syekh Muhammad, Syekh Ibrahim ibn Sulaiman juga adalah seorang ulama. Ibu Syekh Muhammad datang daripada keluarga Ala Azzaz, daripada Ala Musharrif juga pada Bani Tamim, dan bapa saudaranya daripada belah maknya Syekh Saif ibn Muhammad ibn Azzaz juga termasuk daripada ulama dan memegang qada, yakni kehakiman Usyaiqir, dan wafat pada tahun 1129 Hijriah. So ala kulli hal, Syekh rahimahullah datang daripada keluarga ulama bermazhab Hanbali, dan mazhab Hanbali telah menjadi mazhab yang dominan di wilayah Najd. Wallahu a'lam, tak sempat nak rujuk macam mana mazhab Hanbali itu boleh tersebar di wilayah Najd. Walaupun di Mekah ketika itu tersebar mazhab Syafi'i, di Yaman juga Syafi'i bertarung dengan mazhab Zaidiyah. Di Mesir Syafi'i dan juga Hanafi. Di wilayah Maghribi ketika itu rata-ratanya berpegang dengan mazhab Maliki. Adapun kerajaan Uthmaniyah, mazhab resminya adalah Hanafi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah, dan semenjak kecil lagi beliau telah pun menghafal Al-Quran sebelum mencecah umur 10 tahun. Sebelum umur tahun dia dah hafal Al-Quran. Pada umur 10 tahun beliau telah mencapai akil baligh, atau dia akil baligh awal, dan dikatakan ayahnya telah mengahwinkan dia pada umurnya sekitar 12 tahun. Dia balik umur 10, so 12 tahun balik kahwin lah. Tunggu apa lagi kan? Jadi lepas itu ayah dia bawa pergi haji, dan ditinggalkan dia di Madinah Al-Munawwarah untuk dia menuntut ilmu. Kemudian dia merantau di antara Haramain, Makkah dan Madinah. Kemudian dia pergi ke Basrah menuntut ilmu di Basrah. Kemudian dia balik ke wilayah Ahsa, kemudian balik ke negeri dia di ke Huraymila, tempat ayah dia, kemudian ke Uyainah. So perjalanan dia menuntut ilmu, macam kita sebut tadi, daripada Madinah pergi ke Basrah, daripada Basrah turun ke Ahsa, sempadan. Di antara guru-guru beliau ialah Syekh Abdullah ibn Salim ibn Isa al-Basri al-Syafi'i, yang wafat pada tahun 1134 Hijriah, termasuk ulama hadis di zaman beliau. Syekh Abdullah ibn Salim al-Basri al-Syafi'i itu gurunya di Mekah. Gurunya di Madinah lebih banyak, dan gurunya di Madinah yang banyak memberi kesan kepada beliau. Yang paling penting sekali adalah Syekh Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif. Abdullah bin Ibrahim ibn Saif rahimahullah. Dan dia berasal daripada Majma'ah di Najd, yang sekarang ni ada Universiti Majma'ah, yang baru je 2 orang student Malaysia pergi tu kan. Universiti Majma'ah ini asalnya Syekh ini datang dari negeri ini, Najd. So dia orang Najd tapi menetap di Madinah.
Dan beliau inilah yang banyak mempengaruhi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di mana beliau telah mengijazahkan banyak riwayat-riwayat hadis kepada Syekh, termasuklah hadis al-musalsal bil awwaliyah, iaitulah hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'. Maksudnya orang yang nak ambil sanad hadis, dia akan mulakan dengan hadis ini, disebut musalsal bil awwaliyah. Dan Syekh Abdullah ibn Ibrahim inilah yang kemudiannya membawa Syekh ke perpustakaannya, kemudian dia tunjuk kitab, dan didapati dalam kitab, dalam perpustakaan Syekh itu banyak kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dan ulama Hanbali yang lain, dan ulama-ulama ahli sunnah, kitab ulama ahli sunnah wal jamaah yang asal, yang sebenar, ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Maka Syekh pun tanya guru dia, buat apa simpan? Syekh kata, inilah dia senjata yang kita simpan untuk kita balik ke kampung kita di Najd. Hari guru dia dah pesan dekat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. So Syekh Abdullah bin Ibrahim inilah yang mempengaruhi beliau untuk berdakwah menentang kesyirikan. Dan di antara gurunya ialah Muhammad Hayat ibn Ibrahim As-Sindi Al-Hambali rahimahullah, yang dilahirkan di negeri Sind. Sind ni sekarang Pakistan lah, 1165 Hijriah, dan ada banyak karangan yang masyhur ulama hadis yang terkenal, seperti ada Syarah Arba'in Nawawi, kitab Tuhfatul Anam dan sebagainya. Dan beliau seorang yang terkenal sebagai penentang kepada ajaran tasawuf yang syirik dan menolak ta'assub mazhab. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi ini, dia di antara ulama hadis yang menolak aliran sufi yang ada pada zamannya. Dan dikatakan Syekh ni lah yang telah juga mempengaruhi Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Satu hari dia bawa Syekh Muhammad, ketika dia duduk belajar itu, Syekh tunjuk kepada Syekh Muhammad Abdul Wahhab ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh tanya, wahai Muhammad, apa yang dia perbuat? Saya nak uji dia. Maksudnya, apa pendapat kamu pada perbuatan mereka ini? Maka Syekh Muhammad Abdul Wahhab menjawab dengan membaca firman Allah, inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka ini orang yang sombong, sedangkan perbuatan mereka itu batil. Maka Syekh dia, guru dia tadi, Muhammad Hayat ni senyum kepada Syekh, tanda setuju akan fatwa yang dia bagi. Maka itu adalah isyarat supaya Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini menentang ajaran syirik yang berlaku pada masa tersebut. Kemudian beliau pergi ke negeri Basrah. Asalnya dia pergi ke negeri Basrah, dan di Basrah dia bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Majmu'i, dan di Basrah lah dia belajar fiqh, hadis, nahwu dan lain-lain lagi. Dan Muhammad Al-Majmu'i ini terkenal pula sebagai ulama yang menentang syirik di Basrah. Jadi dia juga ulama yang terkenal menentang syirik di Basrah. Dan Syekh Muhammad adalah anak murid dia yang paling berani dengan tok guru dia. Kan? Jadi tok guru dia ni dia lagi lawan lagi. Dan di Basrah inilah Syekh Muhammad mula mengarang kitabnya, Kitabut Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. So dia adalah karangan beliau yang pertama. Kitabut Tauhid yang kita nak baca ini adalah karangan beliau yang pertama, dikarang di Basrah, seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah jami'an. Disebabkan itu, penduduk Basrah datang menggagu gurunya dan juga Syekh Muhammad Abdul Wahhab sendiri, termasuklah cubaan untuk membunuh mereka. Lalu Syekh mengambil keputusan untuk keluar daripada Basrah menuju ke Syam. Tapi ketika nak pergi ke Syam itu, dia telah keputusan bekal, sehingga kan hampir mati kerana kehausan di tengah padang pasir. Lalu datang satu orang yang bawa himar, lalu dia bawa Syekh dan pergi ke Ahsa, balik ke negeri Ahsa di kawasan Najd. Dan di Ahsa inilah beliau bertemu dengan Syekh Abdullah ibn Fairuz yang wafat pada tahun 1175 Hijrah, yang mana dia ada hubungan kekeluargaan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Syekh Abdullah bin Fairuz ini adalah seorang yang menyalin kitab. Dulu kitab bukan cetak, dia kena salin lah. So Abdullah bin Fairuz ini seorang ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk menalin kitab-kitab Syekh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Maka memang satu kelebihan lah bila dia duduk dengan Syekh Abdullah bin Fairuz ini, banyaklah kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahhab, Syekh Ibn Taymiyah dan Syekh Ibn Qayyim al-Jauziyah yang ditelaah oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Dan juga dia bertemu dengan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif Al-Ahsa'i dan Syekh Muhammad ibn Al-Faliq. Kemudiannya dia pulang ke negeri dia, tapi ketika itu ayahnya telah pun menetap di negeri Huraymila, menjadi qadhi di Huraymila. Jadi dia pergi ke Huraymila. Jadi dia habis menuntut ilmu pada tahun 1140 Hijriah atau selepas itu sedikit. Selepas beliau balik ke kampung, balik pada kampungnya di Huraymila, bukanlah kampung dia, tempat ayah dia tinggal itu di Huraymila, dia mula berdakwah kepada masyarakat setempat, sebab dia anak syekh, anak qadhi. Dan mula menyusun lagi kitab Tauhid tadi, dia kemas kinikan lagi sehingga menjadi kitab yang kita ada hari ini.
Sehinggalah ayahnya wafat pada tahun 1153 Hijriah. Dan banyaklah cubaan-cubaan untuk membunuh beliau. Dikatakan ada orang panjat rumah-rumah nak main tikam dia dan sebagainya. Kemudiannya bila ayahnya wafat, maka dia mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman asalnya di Uyainah. Maka bila dia pulang di Uyainah, dia telah diberi sambutan oleh pemimpin Uyainah, itulah Uthman ibnu Muammar. Uthman ibn Muammar pada tahun 1154 Hijriah. Dan di sinilah Syekh mula berdakwah dengan sokongan pemerintah. Uthman ibn Muammar ni yang mula-mula sokong. Maka sampailah ke satu hari datang seorang wanita, dan Syekh ni diberi kuasa oleh pemerintah untuk melaksanakan hukum syarak, dilantik sebagai qadi negeri Uyainah. Sehinggalah datang satu perempuan mengadu kata dia telah berzina, dan Syekh menghukum berjam perempuan itu kerana dia muhsan. Maka pelaksanaan hukum hudud telah menggemparkan kerajaan-kerajaan yang ada masa itu. Sebab masa itu kerajaan mengamalkan sistem sekular. Kerajaan Uthmaniyah pada masa itu, Sultan Mahmud telah mengisytiharkan satu reformasi kerajaan, di mana mereka mengambil undang-undang Perancis. So tidak ada lagi hudud diamalkan, kecuali dalam bidang muamalat ataupun ahwalus syakhsiyah. Maka dibuatlah Majallatul Ahkamil Adliyah, itu yang masyhur sebagai undang-undang fiqh kerajaan Uthmaniyah, itu berkaitan hukum hakam, jual beli dan juga kekeluargaan. Adapun jinayat telah pun diambil undang-undang Perancis. Dan Uyainah ketika itu berada di bawah pemerintahan Bani Khalid. Dan Bani Khalid, mereka ni golongan kabilah yang mengamalkan sistem pemerintahan kabilah dan undang-undang jahiliyah kabilah. Maka bila didengar bahawa ada kerajaan Islam muncul pula, maka tentulah kerajaan-kerajaan ini tidak puas hati dan merasa ini adalah tidak patut. Maka kerajaan Bani Khalid memberi kata dua kepada Uthman ibn Muammar, sama ada engkau bunuh Mutawwi' ini, Mutawwi' dia panggil Mutawwi', orang yang mengajak orang buat taat, dia panggil Mutawwi'. Sampailah kita pergi Saudi, dia panggil Mutawwi', kan. Sama ada engkau bunuh Mutawwi' ini, ataupun aku akan buat sekatan ekonomi kepada Uyainah. Maka Uthman bin Muammar tak sanggup menghadapi sekatan ekonomi, dan dia tak sanggup juga nak bunuh Syekh Abdul Wahab. Maka dia minta Syekh keluar daripada negeri dia. Dan Syekh tidak ada pemberontakan terhadap pemerintah, tidak mengajak orang khuruj, walaupun ketika itu dakwah beliau telah tersebar dan beliau telah mempunyai anak murid di seluruh negeri Najd. Dia anak murid dia dah ramai, dah sampai seluruh negeri Najd itu sudah ada anak muridnya. Maka beliau pun keluarlah daripada Uyainah berjalan kaki, tidak tahu nak pergi ke mana. Dan sampailah dia ke negeri Dir'iyah. Negeri Dir'iyah. Dir'iyah ini di bawah pemerintahan keluarga Al-Saud. Pemerintahan keluarga Al-Saud. Di Dir'iyah, dia duduk di rumah anak murid dia. Dan kebetulan di Dir'iyah ini, dua orang daripada adik raja itu adalah muridnya, yang bernama Thunayyan dan Mishari. Thunayyan dan Mishari anak murid Syekh, dan dia adalah adik kepada Raja Muhammad. Maka mereka ni bila datang kata tok guru mereka dah kena halau, kan, daripada negeri asal, dan datang negeri mereka pula. Apa mereka buat? Tentulah mereka pergi jumpa tok guru mereka dan sebagainya. Dan mereka pergi jumpa abang mereka dan pujuk berita kata tok guru ni kami duduk mengaji bagus apa semua, alim apa semua, kan. Maka abang ni pun okey, setujulah, kita bagi dia duduk negeri kita, kan. Jadi berlakulah apa yang disebut sebagai perjanjian Dir'iyah pada tahun 1157 Hijriah. 1157 Hijriah, kalau kita rekodkan di sinilah tertubuhnya apa yang disebut sebagai Daulah Saudiyah. Adapun kerajaan Al-Saud ini, mereka daripada Bani Hanifah, daripada kabilah Bakar ibn Wa'il. Dan pada tahun 850 Hijriah, 1446 Masihi, nenek moyang keluarga Al-Saud ini namanya Mani' al-Muridi telah berpindah daripada negeri mereka di timur Jazirah Arab ke kawasan di Najd. Dan mereka menamakan kampung mereka itu sebagai Dir'iyah. Dir'iyah. Nisbah kepada keluarga mereka, iaitulah sepupu mereka yang bernama Ibnu Dir'. Muhammad ibn Saud, yang mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab datang pada zamannya itu, mereka ini adalah, dia ini memerintah pada tahun 1132 Hijrah. 1132 Hijrah, 1720 Masihi. 1132 1720 Masihi, dia mula menjadi Raja Dir'iyah selepas kewafatan ayah dia Saud ibn Muhammad ibn Muqrin. Maka Syekh Abdul Wahab datang ke kampung ataupun ke tempat kabilah Dir'iyah ini, dan pada 1157 Hijriah 1744 Masihi berlakulah perjanjian setia antara Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab dengan keluarga Al-Saud untuk mengembangkan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. So Syekh ini dia masuk kerajaan Al-Saud bukan untuk sokong Al-Saud jadi pemerintah, bukan. Dia nak supaya Al-Saud
sokong dakwah dia. Itu point dia. Kebalik dia. Berbeza. Kondisi dia berbeza. So kondisi dia adalah dia nak supaya ada Saud ini menyokong kerajaannya. So berterusanlah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada peringkat ini disokong oleh kerajaan Muhammad ibn Saud. Dan kemudian berbondong-bondonglah kabilah-kabilah yang telah pun menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk bergabung dengan kerajaan Muhammad ibn Saud. Maknanya sebab mereka tak pernah ada kerajaan yang satu, semuanya kabilah-kabilah. So setiap kabilah yang menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dihantarlah pendakwa-pendakwa, dihantar surat-surat. Bila mereka setuju dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dihantar ulama. Akhirnya kabilah itu akan isytihar mereka sebagai tunduk kepada pemerintahan Muhammad bin Saud, dan dibiatlah Muhammad bin Saud itu sebagai imam. Yakni sebagai pemerintah yang tertinggi bagi wilayah Najd. Sedikit demi sedikit. Sehingga pemerintah wilayah Uyainah pun akhirnya tunduk kepada kerajaan Muhammad ibn Saud, dan menyebabkan terasa terancam oleh kerajaan di Riyadh. Kerajaan di Riyadh terasa terancam, di mana raja Riyadh ketika itu Daham bin Dawas telah membunuh utusan dakwah yang dihantar oleh kerajaan Saud ke Riyadh, dan menyebabkan tertutusnya peperangan di antara kerajaan Muhammad ibn Saud dengan kerajaan Riyadh. Dan itu dianggap peperangan yang pertama berlaku. Dan kemudiannya diteruskan dengan jihad fi sabilillah. Ini poin yang kita kena jelaskan. Kenapa berlaku perang antara kerajaan Muhammad ibn Saud dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya? Ini kerana kerajaan Al-Saud berpandangan mereka adalah daulah Islamiyah yang bertanggungjawab menyebarkan dakwah Islam kepada negeri-negeri yang telah tersebar padanya syirik. So setelah didakwah dengan cara yang lembut, dihantar surat, dihantarkan utusan ulama untuk berdebat, lalu mereka enggan, maka diperangi supaya seluruh wilayah Najd yang dipegang oleh orang Badui ini masuk di bawah ketaatan satu imam sahaja. Kerana Islam tidak ada imam, tidak boleh hidup cara kabilah, tak boleh, Islam larang. Cara hidup Badui ini Nabi SAW larang, dan mati jahiliyah. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Maka Muhammad bin Saud mengasaskan satu daulah, namanya Daulah Saudiyah, satu kerajaan besar yang menggabungkan di bawahnya kabilah-kabilah yang banyak. Adapun dengan kerajaan-kerajaan lain yang lebih besar, kerajaan-kerajaan lain yang besar, tidak berlaku pertembungan senjata di antara mereka dengan kerajaan tersebut. Kerajaan tersebut, yakni kerajaan Uthmaniyah dan kerajaan Syarif Mekah. Tidak ada pertembungan senjata sehinggalah Uthmaniyah sendiri, iaitulah mereka sendiri menghantar tentera bagi menyerang negeri Najd. Setelah mereka mendapati ada satu kerajaan baru nak muncul, maka mereka mula rasa terancam, dan disebabkan ada kabilah-kabilah yang dulunya berwalak dengan Syarif Mekah, kemudiannya berpaling tadah dan walak dengan kerajaan yang baru, maka Syarif Mekah juga rasa terancam dengan perbuatan perkara tersebut, dan dihasutlah kepada kerajaan Uthmaniyah oleh Syarif Mekah. Kononnya ada orang baru nak muncul, dan dakwa mereka ni imam, nak dakwa mereka jadi khalifah, mereka lah kerajaan Islam yang akan mengancam kedudukan Uthmaniyah, yang ketika itu dianggap sebagai penjaga Al-Haramaini Syarifain. Al-Haramaini Syarifain. Maka dihantarlah sejumlah utusan-utusan perang. Maka berlaku banyak peperangan yang kemudiannya bukanlah kerana Saudi yang menyerang, tapi sebagai defensif, peperangan bagi mempertahankan diri. Dan kebanyakan ekspedisi itu dimenangi oleh tentera Saudi. Ya Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada pihak Saudi yang bawa panji tauhid, lalu menyebabkan akhirnya kerajaan mereka membesar dan berkembang. Daripada asalnya di negeri Najd, di tengah-tengah jazirah itu, kerajaan itu berkembang sehinggalah masuk ke sedikit wilayah di Jordan, hampir-hampir mencapai Teluk Aqabah, dan sebahagian daripada wilayah Iraq, dan masuk seluruh negeri yang kita sebut hari ini sebagai UAE itu semuanya adalah Saudi Arabia, dan juga sebahagian daripada wilayah Oman. Ini berkembang besar di zaman rajanya yang kedua, Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud, yang memerintah pada 1179 sampai 1218 Hijriah. Jadi pada zaman Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud ini, kerajaan Arab Saudi mula membesar. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wafat pada masa pemerintahan Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud, itulah pada tahun 1206 Hijriah, dan dimakamkan di Dir'iyah, kampung Dir'iyah yang hari tu buat Formula E tu kan. Itulah Dir'iyah.
Kemudiannya pemerintahan diteruskan selepas Abdul Aziz wafat, diteruskan oleh anaknya Saud bin Abdul Aziz yang disebut sebagai Saud the Great. Dalam sejarah Saudi ada raja dia dipanggil Saud the Great, Saud Al-Kabir. Di mana pada zaman Saud Al-Kabir, kerajaan Arab Saudi mencapai pemerintahan yang paling besar, di mana berlaku peperangan antara mereka dengan Syarif. Di mana Syarif enggan membenarkan orang Wahabi masuk buat haji. Syarif kata orang Wahabi tak boleh buat haji. Maka menyebabkan kemarahan yang sangat oleh kerajaan Saudi ketika itu. Kenapa kami tak boleh buat haji? Kami pun orang Islam, orang Syiah pun buat haji, kan? Maka berlakulah peperangan, dan akhirnya Syarif Ghalib kalah. Bahkan dia sebenarnya sebelum Syarif Ghalib itu, sebelum Syarif Ghalib yang kalah dengan Saudi itu, dia telah pun menerima dakwah Syekh Ahmad Abdul Wahab. Jadi disebabkan itu, dihantarlah surat-surat kepada Turki, kononnya dia ni dah paling tadah nak ikut orang Wahabi. Maka dia dipecat dan dilantik Syarif Ghalib. Dan Syarif Ghalib kemudiannya menyerang kerajaan Arab Saudi dan melarang mereka melakukan haji. Lalu pada zaman beliau, kerajaan Saudi berjaya menakluki Al-Haramain Syarifain. Maka berkembang kerajaan Saudi ketika itu, termasuklah Teluk Aqabah yang sekarang di dalam Jordan, dan sebahagian daripada wilayah Iraq. Hampir-hampir mencecah Karbala. Dan pada zaman beliau itulah dikatakan berlaku penyerangan terhadap Karbala, kata orang Syiah. Masuk kawasan Qatar. Qatar tu adalah Saudi seluruhnya. Bahrain seluruhnya adalah dalam wilayah Saudi. Seluruh negeri yang disebut sebagai Oman ataupun Oman adalah dalam Saudi. Dan wilayah-wilayah Yaman seperti Sa'dah yang sekarang ni menjadi kawasan Houthi itu adalah Arab Saudi. Demikian juga Jazan, Hudaidah, sampailah ke kawasan Zabid. Ada ulama nama Az-Zabidi apa semua tu, ni semua ada Zabid. Zabid ni bawah daripada Sana'a, jadi masuklah wilayah yang besar ini ke dalam pemerintahan Arab Saudi pada zaman Saud Al-Kabir, Saud the Great. Selepas Saud Al-Kabir wafat pada tahun 1229 Hijriah, 1418 Masihi, kerajaan dipegang oleh Abdullah ibn Saud bin Abdul Aziz. Dan pada masa ini berlaku sedikit pergeseran dalaman perebutan takhta. Dan pada masa ini apabila Mekah dan Madinah jatuh ke tangan golongan Arab Saudi, golongan yang disebut oleh kerajaan Osmaniyah masa itu sebagai Wahabi, mereka telah menghantar satu ekspedisi ketenteraan dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ialah gubernur Mesir. Dia adalah Raja Mesir. Raja Mesir daripada keturunan orang Turki juga, dan dia ni memerintah di Mesir sebagai raja. Dan dia mustaqil, dia tidak tertakluk kepada kerajaan Osmaniyah, tetapi dia mengisytiharkan wala', tapi dia autonomi lah, kita tak autonomi. Dan Muhammad Ali Pasha ini makruf sebagai bapa sekularisasi dalam dunia Islam. Kita semua tahu bahawa orang pertama yang memasukkan pemikiran sekular dalam kerajaan Islam ialah Muhammad Ali Pasha. Betul ya, kita semua tahu macam itu. Banyak orang kata Kamal Atatürk salah. Kamal Atatürk ni kemudian jauh sangat lah, Kamal Atatürk jauh sangat, kan? Yang pertama membawa sekularisasi adalah Muhammad Ali Pasha, di mana Muhammad Ali Pasha telah membawa masuk golongan Barat ke dalam pemerintahannya dan mengambil sistem Barat dan menghapuskan sistem pemerintahan Islam di Mesir. Dihapuskan pemerintahan Islam di Mesir dan dibawa pemerintahan mengikut cara Perancis. Masa tu Perancis lah, akan diambil undang-undang Perancis dan sebagainya. Dan tentera-tenteranya dilatih oleh tentera Perancis, tentera Ahmad Ali Pasha ini. Dan berbetulan pada masa ini kerajaan Osmaniyah pula diperintah oleh Sultan Mahmud Al-Thani, Mahmud II. Mahmud II takjub dan kagum dengan apa yang kemajuan kononnya dibawa oleh Muhammad Ali Pasha di Mesir, dan dia melihat benda yang sama perlu dibuat di Turki. Maka Sultan telah mengeluarkan apa yang disebut sebagai Khat Humayuni untuk menghapuskan undang-undang syariah dan dibunuh semua tentera inkisyari dan digantikan dengan tentera yang berpendidikan western educated. Dibawa juga ambil tentera Perancis juga masa itu, dan ambil Perancis lah, Perancis yang paling masyhur, paling famous masa itu. Maka kewujudan Arab Saudi dilihat sebagai satu ancaman bagi pembentukan kerajaan sekular. Itu maksud dia. Kewujudan kerajaan Arab Saudi dilihat sebagai satu ancaman bagi kerajaan sekular yang diasaskan oleh Muhammad Ali Pasha di Mesir dan hendak dikembangkan oleh Sultan Mahmud Al-Thani di Turki. Oleh sebab itu, pihak Inggeris dan juga Perancis melihat kewujudan kerajaan Saudi sebagai ancaman dari sudut tersebut. Dan dari sudut yang kedua, Arab Saudi menjadi
pendukung bagi gerakan yang disebut Al-Qawasim. Gerakan Al-Qawasim, kalau kita baca sejarah yang ditulis orang Inggeris, Al-Qawasim akan disebut sebagai pirates. Pirate di negeri Oman. Tapi mereka bukan pirates. Mereka ni adalah pejuang kemerdekaan. Di mana ketika itu Inggeris hendak menguasai teluk Arab yang sekarang dipanggil Teluk Parsi. Dan Al-Qawasim memainkan peranan terbesar dalam menyekat kapal-kapal dagang Inggeris di kawasan tersebut. Maka kerajaan Osmaniyah, walaupun kerajaan Osmaniyah hanya meminta kepada Muhammad Ali Pasha untuk merampas Mekah dan Madinah daripada kerajaan Saudi sahaja. Arahan yang datang daripada As-Sitanah, daripada Babul Ali, ialah ambil Mekah dengan Madinah. Tetapi Muhammad Ali Pasha ada rancangannya sendiri atas permintaan Inggeris. Iaitulah Inggeris yang berpangkalan di India masa itu telah meminta kepada Muhammad Ali Pasha untuk menghapuskan terus kerajaan Arab Saudi supaya tidak ada lagi bekalan bantuan kepada Al-Qawasim. Dan Muhammad Ali Pasha selaku anak didik Inggeris telah pun menyetujui permintaan ini dengan penuh kerelaan hati dan perhambaan diri kepada Inggeris, dan dibekalkan kepadanya senjata yang moden. Termasuklah jeneral tentera yang turun daripada Perancis. Maksudnya jeneral yang datang nak pimpin perang itu orang Perancis. Begitu hebat sekali nak perang dengan Saudi ini sampai kena ambil jeneral Perancis. Ala kulli hal, maka berlakulah peperangan di mana yang pertama datang pada tahun 1811 Masihi, kemudian 1812, dan kemudian pada 1813, dan semuanya berjaya dikalahkan oleh tentera Saudi. Kemudian pada tahun 1816 Masihi datang anaknya Ibrahim Pasha membawa kelengkapan senjata yang lebih moden, seperti senapang-senapang yang lebih moden, pistol-pistol yang lebih canggih berbanding senapang dan pistol yang dimiliki oleh kerajaan Saudi pada masa itu. Maka berjayalah mereka mengalahkan kerajaan Saudi dan dihancurkan kota Dar'iyah. Dan direkodkan jatuh pada 1818 Masihi, 1818 Masihi, bertepatan dengan 9 September 1818 Masihi, bertepatan dengan tarikh Hijriah kita 9 Zulqa'dah 1233 Hijriah. Maka Raja Abdullah Al-Saud telah menyerahkan dirinya kepada Ibrahim Pasha, dan dibawalah keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Saud sebagai tawanan ke Mesir. Kemudian dihantar Imam Abdullah itu ke Turki di Istanbul sana, dan dia dibunuh oleh Sultan Mahmud Al-Thani. Maka dengan itu tamatlah kerajaan Saudi yang pertama. Kemudiannya pada tahun 1240 Hijriah 1824 Masihi, seorang daripada keluarga Al-Saud yang menjadi tahanan di di Mesir, namanya Turki ibn Abdullah, anak kepada Imam Abdullah tadi, Turki ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Saud, berjaya meloloskan diri dan balik ke Dir'iyah. Tapi Muhammad Ali Pasha walaupun begitu, dia mengekalkan pemerintahan Dir'iyah di bawah keluarga Al-Saud, di mana dia melantik seorang bernama Mishari Al-Saud sebagai wakil pemerintah di Dir'iyah. Maksudnya dia tak hantar gubernur sendiri, dia masih kekalkan keluarga Saud sebagai pemerintah di Dir'iyah, tapi di bawah takluk dia lah, bawah takluk Muhammad Ali Pasha, supaya tak bagi mereka ni duk support Qawasim di Oman. So itu tujuan asalnya. Tapi Imam Turki bin Abdullah berjaya mengasaskan kerajaan Turki yang kedua, di mana kerajaan itu bebas daripada kerajaan Mesir. Tapi kerajaannya lebih kecil. Dan kerajaan Turki bin Abdullah memerintah daripada 1824 sampai 1834 Masihi. 34 Masihi. Itu adalah Turki bin Abdullah, dan kerajaannya kemudiannya diteruskan oleh anaknya Faisal ibn Turki yang memerintah sampailah dia wafat pada 1838 Masihi. Dan juga di zaman Faisal inilah mulanya berkembang balik kerajaan Saudi yang kedua. Kemudian setelah Faisal ibn Turki wafat, berlaku pergolakan dalam kalangan keluarga Raja Arab Saudi, di mana berlaku perebutan takhta di antara anak-anak Faisal ibn Turki, sehingga kan seorang gubernur kepada kerajaan Saudi di wilayah Ha'il, namanya Muhammad ibn Rashid, mengambil kesempatan menakluk kerajaan Saudi Arabia, yang kedua, menyebabkan rajanya yang terakhir, iaitulah Abdul Rahman ibn Faisal, melarikan diri ke Kuwait, dan dilindungi oleh keluarga Al-Sabah.
Maka berakhirlah kerajaan Saudi yang kedua pada tahun 1891 Masihi. 1891 Masihi, 1309 Hijriah. Sehinggalah kemudiannya anak kepada Abdul Rahman ibn Faisal bernama Abdul Aziz ibn Abdul Rahman ibn Faisal ibn Turki Al Saud berjaya mengambil balik kota Riyadh pada tahun 1906 Masihi, bersamaan dengan bulan Syawal, 5 hari bulan Syawal 1319 Hijriah, bertepatan dengan 14 Januari 1902 Masihi, di mana beliau berjaya menawan istana Al-Masmak di Riyadh. Maka selepas itu bermulalah ekspedisi oleh Abdul Aziz untuk mengalahkan kerajaan Al-Rashid yang telah merampas takhta ayah dia. So dia mula berperang dengan kerajaan Al-Rashid, dan sehinggalah akhirnya dia berjaya menggabungkan seluruh wilayah Najd kembali di bawah pemerintahan Al-Saud, dan ditubuhkan kerajaan Saudi yang ketiga yang masih bertahan sampailah ke hari ini. Itu secara ringkas dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab melalui kerajaan Arab Saudi. Adapun Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri, dakwah beliau telah diteruskan oleh anak-anak beliau, cucu-cucu beliau yang ramai, dan mereka ini berterusan membawa panji tauhid sampailah ke hari ini. Mufti Arab Saudi sendiri, iaitu Abdul Aziz Al-Sheikh, apa saja ulama yang di belakang dia di Saudi nama Al-Sheikh, maknanya dia adalah keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, meneruskan gerakan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab telah mendapat pujian ramai ulama, seperti Syekh Ismail Muhammad bin Ismail As-San'ani rahimahullah, Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi As-Sahsawani daripada India, dan ramailah ulama yang telah memuji, dan ramai juga musuhnya, tidak juga terkurang, musuh pun ramai juga. Yang puji pun ramai, musuh pun ramai. Itu sunnatullah. Seperti mana para nabi, mereka itu ramai musuhnya, ramai juga kawannya. Demikian juga pada pendakwah yang meneruskan dakwah anbiya, ramai kawannya dan ramai lawannya. Dan kitab yang kita nak baca nanti, tadi kita dah cerita pasal muallif. Adapun muallaf kitab tauhid, macam kita sebut, dia adalah kitab yang terawal ditulis Syekh Muhammad Abdul Wahab di Basrah, dan kemudiannya dikemas kinikan di Dir'iyah. Dan kitab ini telah sampai kepada kita dan disyarahkan oleh sejumlah ulama. Yang paling awal mensyarahkan kitab ini adalah cucu beliau, Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab, Sulaiman ibn Abdullah Al-Sheikh, dalam kitab beliau yang berjudul Taysirul Azizil Hamid. Taysir Al-Azizil Hamid. Tetapi beliau tidak menyempurnakan kitab tersebut kerana telah mati dibunuh oleh tentera Mesir pada tahun 1233 Hijriah, yang mana ketika itu beliau berumur 33 tahun. Dia telah dibawa ke satu kawasan dan ditembak sampai hancur oleh tentera Mesir. Jadi dia tak sempat habiskan kitab, tapi dia sampai kepada bab yang belakang juga, banyak juga, tinggal beberapa bab saya lagi tak habis. Kemudian sepupunya Abdul Rahman ibn Hasan telah melengkapkan, dia tahzib, dia ringkaskan mana yang patut diringkaskan, dan dia sambung dan komplitkan kitab itu, dan diberi judul Fathul Majid. Kitab nama dia Fathul Majid, syarah kitab Tauhid yang dulu Ustaz Yunus buat kelas hari Ahad tu. Dan itu adalah syarah yang kedua dianggap bagi kitab Tauhid. Dan berterusanlah Syekh Abdul Rahman bin Hasan ada beberapa lagi syarah, antaranya Qurratul Uyunil Muwahhidin, syarah yang lebih ringkas atas kitab Tauhid. Dan kitab Tauhid masih lagi berterusan sampai hari ini, syarahnya tidak berhenti-henti. Setiap kali ada pameran buku mesti ada keluar syarah baru. Dan kerana dia adalah kitab yang sentiasa dipelajari, tidak henti-henti, kerana dia kitab yang sangat baik dan mengandungi banyak masalah-masalah tauhid yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab yang lain, yang kita akan telusuri insya-Allah pada masa-masa yang bermula pada minggu hadapan biiznillah taala. Kita akan masuk membaca kitab ini insya-Allah taala. Demikian sedikit mukaddimah berkenaan dengan muallif dan muallaf. Sebab muallif ni jarang orang nak cerita detail, jadi kita ringkaskan, taklah detail, kita ringkaskan sahaja berkenaan dengan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala.